Assalamualaikum dan TTV Profesor Negara. Pada hari ini kita akan bicarakan satu isu yang sedang hangat diperkatakan sekini, iaitu berkenaan dengan nadir bumi atau rare. Dan bersama saya pada untuk memberi pencerahan terhadap isu ini ialah Profesor Dr. Azizan Abu. Selamat datang, Prof. Beliau ialah fellow kanan di Institute of Ocean and Sciences dan Bumi. Beliau ialah fellow di Sains Malaysia yang, kalau tak silap saya, dalam kluster Pelamungan. Tak, saya kluster alam Kluster sekitar, alam sekitar. dengan biodiversity ni. Kalau perbualan saya dengan Prof tadi, dia banyak terlibat dengan kajian berkenaan dengan alam sekitar. Tapi apabila kita ada isu pencemaran yang berpunca daripada pelamungan dan sebagainya ni, dia banyak terlibat dalam memberi nasihat pada policy maker dan sebagainya. Sebelum itu, kita beberapa hari yang lalu kita mendengar seperti Malaysia ni telah mendapat jackpot ataupun menang loteri lah. Bila salah seorang menteri besar kita di utara sana mengatakan kita ada satu simpanan rare earth yang banyak. Kalau dia sebut pada awal tu lebih kurang 60 trilion lebih, dan kemudian dia diubah kepada 62 bilion. Kalau kita lihat dari segi evolusi industri, memang tiap-tiap fasa industri tu, misal kata kalau di abad ke-19 yang lalu, kita ada tenaga yang diperolehi pada arang batu, dan banyak syarikat yang gergasi yang muncul untuk exploit arang batu ni dan menjadikan negara seperti industri awal seperti di Britain dapat menggerakkan enjin teknologi mereka dan sebagainya. Perindustrian barat, dan ada banyak syarikat gergasi yang muncul untuk menghasilkan ataupun mengeluarkan bahan ini pada bumi, kemudian menjadi asas kepada perindustrian seperti Aramco, Shell dan sebagainya. Yang kita tahu dia merupakan, kita kata, memberi satu landasan baru atau infrastruktur baru kepada perindustrian di kala ini. Dan sekarang ini kita lihat satu sumber atau tenaga lain, iaitulah nadir bumi ataupun rare earth ini, dan dia banyak dikeluarkan di China sebelum ini. Dan kita lihat dia menjadi satu sumber atau new goal kepada industri apabila kereta misalnya yang akan beralih kepada electric car, di mana bateri banyak dihasilkan menggunakan bahan ini. Dan ada beberapa syarikat gergasi di dunia yang telah menjana ataupun terlibat dengan pelamungan dan memproses sektor ini, dan mereka menjadi laporan tahunan kewangan mereka menunjukkan mereka mencatat keuntungan berbilion dolar setahun. Jadi apabila berita ini kita dengar, sebelum ini kita ada Lenah. Mungkin Prof boleh jelaskan lebih lanjut, sebab Lenah ni dia tidak mencari gali bahan itu di sini, tapi memproses saja. Untuk peringkat awalnya, barangkali saya akan, kalau boleh Prof boleh jelaskan berkenaan dengan hakikat simpanan nadir bumi ataupun rare earth ni di negara kita. Seperti mana, adakah dianya realiti ataupun sekadar mitos? Apa rare earth, saya akan panggil rare earth lah, bukan dah biasa dengan rare earth. Rare earth kita ialah apa yang dikatakan ion absorption rare earth, dan ion absorption rare earth adalah satu bentuk rare earth di mana tidak ada bahan radioaktif. Yang rare earth satu lagi ialah amang, yang boleh diambil daripada amang, dan satu lagi boleh diambil daripada apa yang dibuat oleh Linus. Itu ada sedikit radioactivity, iaitu thorium. Jadi kalau kita lihat di sini,
negara selain daripada kita, uh, rare earth juga yang bersifat ion absorption ini, dia datangnya daripada apa yang dikatakan weathering ataupun dipanggilkan perebutan lah kot. Perebutan granite, dan dia jadi di mana adanya banyak perebutan khasnya di kawasan tropik, di situ ada banyak rare earth. Rare earth ni dia punya base dia daripada granite ataupun batu lain, tapi dia terhasil bila adanya seperti rare earth yang ada yang paling banyak di Lombok ialah di China Selatan, ya, Guangxi, Fujian kat bawah ni. Di sinilah di mana China orang kata mengeksploitasikan dan mendapatkan dia punya rare earth dia. Jadi dia punya rare earth ialah ion absorption. Tetapi yang apa dibuat oleh Lynas ialah bukannya absorption tapi daripada load. Ya. Yang ini yang ada thorium ni, yang ada dia punya bahan radioaktif ni. Yang kat Amerika pun sama, yang berkait dengan load ni. Maksudnya Lynas tidak dapat bantu di sini, dia gali di tempat lain. Tak, mineralnya yang diambil ialah secara load, bukannya secara, maknanya dia bawa apa dia punya orang kesan, dia punya proses kan untuk orang panggil cracking, iaitu pecahkan dan dapatkan rare earth yang terlekat ke dalam load ini, dan lepas tu dia pergi processing, di mana dia ada 17 lebih elemen dalam rare earth, dan dia bagikan. Dia orang kata dia concentrate kan, dia supaya dia 95%, lepas tu dia jual lah. Dia berkait. Jadi rare earth yang mahal sedikit ialah apa yang dikatakan heavy rare earth, dan heavy rare earth ini actually lebih banyak lagi ada dan lebih mahal lagi, dan dia lebih banyak kepada ion absorption punya rare earth ni. Jadi kita kalau ikut China sama juga, ion rare earth ini yang heavy rare earth yang mahal ni lebih banyak lagi ada di dalam ion absorption rare earth. Ion absorption rare earth yang Prof kata tidak Tak ada radioaktif. Okay. Di Malaysia ni di mana perkara tu, bahan tu di Lombok sekarang ni? Dia di Malaysia ada, katanya lah GMG ada bagi ikut GMG, tapi tak ada betul tak betul, ialah di Tanah Merah di Kelantan katanya satu ada dia bagi, tapi setahu saya tak ada, GMG tak confirm ya. Tapi dalam kami punya selidik saya sebagai pengurusi on sustainable mining on rare earth, oleh the Academy of Science kami panggil banyak orang untuk bagi taklimat. Dan apa yang kita dapati, dia kata kat Tanah Merah ada, tapi ini dibuat oleh company Cina lah. Kerana yang pandai lombong ion absorption ini ialah China. Dan pelombongannya ini yang isu pelombongannya, bagaimana dia melombong. Kerana untuk dia orang kata mendapat solution rare earth ni daripada tanah yang direput ni, dia menggunakan ammonium sulfate ataupun ammonium chloride kalau saya tak salah. Jadi dia pump ammonium ni, dan ammonium ni akan absorb rare earth ni, lepas tu dia bawa solution ini, dia pergi kepada satu ponding, dia pond, lepas tu dia akan concentrate kan, lepas tu dia orang kata dalam proses ini dia akan roast, dan lepas tu dia akan proses lagi lah. Jadi dia untuk mendapatkan rare earth ni, dia kena apa orang kata dissolve the rare earth dengan ammonium sulfate. Jadi dengan itu yang bermasalah sikit. Satu, kalau kat China apa yang dia buat, dia korek tanah-tanah ni, dia bore dalam satu heap, dia buat macam open pit mining,
lepas tu dia salurkan ammonium sulfate ini, dan lepas tu dia ambil ammonium dia punya solution tu, lepas tu dia akan proseskan supaya dia konsentrasinya menjadi tinggi. Lepas tu dia dapatlah buat let's say 7 or 8 17 of the element. Lepas tu Dalam kes bauxite di Kuantan sedikit masa lalu, adakah dia ada kaitan dengan bauxite lain. itu lainnya? Tapi proses bauxite ni pun satu pengalaman atau satu pengajaran ialah sekiranya kita, apa yang terjadi di China, sekiranya kita memberi license kepada individu-individu nak peneroka Pelda dan sebagainya yang ada 6 ekar apa semua, kita tidak boleh membuat satu pemantauan yang baik. Kita tidak, dia akan cuba maximize profit, dia akan cuba lari dan sebagainya, dan dia akan menyebabkan satu pencemaran alam sekitar ataupun satu disaster alam sekitar yang besar. Itu adalah apa yang terjadi di Kuantan baru ni. Okay, berbalik China kepada- pun sama juga. China pun sama, dia punya small minor dia menyebabkan pencemaran yang teruk berlaku semasa mereka melombong REE ni di China. Bila nilai rare earth tu disebut oleh Menteri Besar Kedah yang begitu tinggi, daripada 43 trilion kemudian kepada 62 trilion 42 trilion kata dia pada awal kemudian tukar kepada 62 bilion. Pada pandangan ataupun maklumat yang Prof tahu setakat ini, adakah perkara itu wujud ataupun ada kajian detail lakukan yang sipanan stok rare earth begitu banyak di Kedah? Dia Kedah, Perak dan juga Sarawak pun ada. Seperti saya, di mana adanya perebutan yang tinggi dengan basal granite ya. Dia akan menghasilkan rare earth. Rare earth ni bukannya rare sangat. Tapi dia susah untuk kita extract. Tapi rare earth ni diguna sebagai doping. Katalah kita nak buat magnet yang kuat, kita dope dia dengan rare earth. Jadi maknanya iron campur dengan rare earth ni, kita dapat magnet yang lebih baik. Jadi mengapa ini semua, ataupun you punya screen phosphorus scintillation tu nak bagi bright macam ni, ini pun guna rare earth lah sebagai doping. Maknanya dia tak guna banyak, dia guna sikit. Tapi dia menghasilkan, dia orang cuba buat dengan nikel apa semua macam nak bagi cahaya ni. Orang buat semua nikel, tapi nikel tak boleh menyinar seperti rare earth punya dope. Jadi rare earth ni dimasukkan ke dalam banyak benda. Handphone, jadi imagine lah berapa ribu laptop handphone, semua ni. laptop, flat screen ya. Flat screen. Lepas tu kalau EV, maknanya bateri-bateri yang rechargeable ni semua ada elemen rare earth. Jadi dengan adanya, orang kata itu daripada segi civil. Tapi dari segi military pula, military juga ada banyak guna rare earth, especially dia punya positioning, dia punya, pasal dia guna magnet, magnet dia menjadi kuat dengan ada rare earth. Jadi kalau you nak buat gyro, you nak buat you military equipment, you nak precision punya orang kata precision punya, so it is a strategic. Dia termasuk dalam industri persenjataan saya kata. Sebab tu di Amerika dia mula mencari rare earth yang di luar pada pasaran China. Because 2010 China basically stop exporting rare earth, and dia produce about 97% or 90% of rare earth di dunia. Kita dengan Linus, kita produce about 10%. So we broke the Chinese monopoly. That's why the Japanese put a lot of money in Linus. Okay, bercakap pasal Linus ni, sebelum 2016-2015 kita dengar banyak bantahan, terutama apabila melibatkan soal alam sekitar, dan kita lihat beberapa demonstrasi besar dibuat di Kuantan. Tetapi akhir-akhir ini kita dengar pihak kerajaan dia sambung lesen
Linus selama 3 tahun lagi untuk operasi kalau tak silap saya. Ya, tapi dia tak bagi cracking. Kebimbangan ini, adakah kebimbangan ini berasas atau bagaimana kerajaan memastikan kesan terhadap alas kita dan kesejahteraan kita tu boleh dijamin? Dia isu dengan Linus ni kita kena ambil kepada isu papan. Kita ingat tak isu papan? Papan rare earth di kat Bukit Merah. Bukit Merah. Di mana ada satu usaha untuk mendapatkan rare earth daripada amang. Amang memang radioaktif, ya. Dan radioaktif ini datangnya daripada thorium. Tapi apa yang kita buat akhirnya lepas protes kita ambil amang tu, kita bor dalam konkrit, kita pergilah timbun dia, tapi kampus dia kat mana-mana lah, kat Bukit Merah. Tetapi thorium sekarang ini merupakan fuel yang paling baik untuk nuklear. Kerana kalau kita guna uranium, orang nak buat bom apa semua. Tapi kalau you nak buat nuclear reactor yang lebih baik, you guna thorium. So kita punya thorium yang kita ada kat Amang tu habis hilang lah, pasal dia dah kita bubuh dalam konkrit. Okey. Lepas itu kita pergi tanam dia. Jadi kita nak dapat balik thorium tu susah. Bodoh lah. Jadi ini menunjukkan kalau dekat France apa semua dia simpan thorium dia. Dia tak buang gitu saja. Pasal dia tahu dia boleh guna boleh fuel. Ya. Jadi di sini because of the emotional of radioaktif. Bila orang kata radioaktif, bertahan beribu tahun apa semua. Dalam bilik kita sini pun ada radioaktiviti. Masalah dia how much dan banyak mana yang kita kena expose. Okey. You pergi ke pantai dekat Pasir Hitam dekat Langkawi, itu pun ada radioaktif. Banyak mana. Ya. Jadi bila digunakan, khasnya geng-geng environmentalist so-called lah. Bila digunakan isu radioaktif ni, orang dia boleh mendapat panik lah. Dia boleh ni. Dan pada saya Kuantan lebih peka lagi because of bauxite sama. Jadi dua ni. Linus, bauxite, dua-dua dia macam you sendiri. Dah mix up. Wahal isunya adalah radioaktif. Jadi untuk Linus, bila dia guna bahan untuk cracking ni, dia menggunakan load daripada Portwell, Australia. Okay. Now, apa dibisingkan ialah, mengapa tak buat kat Australia, mengapa buat kat Malaysia? Basically it's cost. Because kita low cost, kita punya kita punya engineer apa semua bayar murah lagi pada engineer di Australia. Satu lagi, dia menggunakan banyak sulfuric acid. Jadi kita menghasilkan sulfuric acid lebih murah daripada Australia. Tapi produk yang kita dapat cracking tu, kita ada apa dikatakan WLP, water leach purification, di mana dia nak crack tu dia kena pecahkan, dia kena, jadi dia akan keluarkan satu bahan kumbahan yang dipanggil WLP. WLP ni ada thorium. Dan thorium ini dikonsentrasikan dan dia ada bolehlah 2-3 becquerel dia punya radiation dia. Jadi low level of radioactivity tapi above normal. Okay. Jadi masalah dia sekarang ni dia ada satu bukit. Saya pernah pergi kat Linus. Linus telah membuat kajian mencampur WLP ni, kerana WLP ni ada banyak magnesium sulfate, gypsum. Jadi gypsum ni bagus untuk baja. Linus cuba khabar kepada kerajaan bahawa dia boleh campurkan, orang kata dan lepas tu diffuse, maknanya turunkan dia punya radioactivity kepada katalah 1 becquerel, dan lepas tu guna untuk baja lah. Untuk dia, in fact dia kata boleh guna untuk
baikkan tanah bauxite yang diguna untuk bauxite ni. Jadi tanah bauxite you letak you punya palm oil mampus tak boleh grow because Tak boleh. yalah. Jadi ke method. Jadi dia boleh gunakan itu untuk rehabilitate. Itu dia punya suggestion dia. Tetapi oleh kerana kita bising pasal takut dengan radioactivity ni, kerajaan telah orang kata menghalang Lynas daripada buat cracking ni. Dia suruh buat cracking ke tempat lain, lepas tu dapat yang concentrate buat datang ke sini untuk dia diproseskan untuk mendapatkan all the other element. So dia ada dua part of the Lynas punya operation. The cracking part di mana dia ambil raw ore, ini yang menghasilkan dia punya radioactive waste sikit ni. Kemudian lepas tu dia akan ada satu proses di mana dia ambil semua the different element tu, itu dia akan guna 2-3 proses untuk mendapatkan different element. Ada pendapat mengatakan radioaktif itu disimpan di sini, tidak dikeluarkan daripada Malaysia. Adakah itu fakta yang betul? Dia kalau kita ambil satu benda, kita tak boleh hantar balik lah. Okay. Mana memang dia berada di memang adalah satu bukit situ. Mungkin sebab itu barangkali persepsi terhadap pencemaran alam sekitar ni, kita ada banyak pengalaman yang terbaru, misalnya kata di Sungai Kim Kim. Boleh Prof cerita sedikit pengalaman dalam konteks ini? Adakah ada kaitan dengan radioaktif ni? Sungai Kim Kim tak ada kaitan, tapi saya bacalah sajak Zaini Ujang KSN pasal pembuangan toksik di Sungai Kim Kim dan apa semua yang menyebabkan lebih kurang 1,000 student, murid-murid kena kan. Ya. Saya masa tu saya tak boleh nak cakap, tapi Prof Wan Ramli is I think ASM akan publish, so I think boleh lah. Kami pergi kat the field lah, pergi tengok dan pergi orang kata bincang dengan cikgu dan sebagainya. Apa yang kami dapati ialah yang kena sakit tu ialah di bahagian atas. I mean student yang duduk di third floor atau second floor, dan sekolah-sekolah tu pun berada di atas bukit. Baik, jadi saya ni seperti saya seorang fizik, saya punya first degree saya physics. Dan gas-gas yang berkait dengan pencemaran ini adalah gas yang berat daripada udara. Maknanya dia kalau sama suhu dengan udara, dia akan turun. Baik. Jadi apa yang kita faham tentang sejatan? Sejatan maknanya kalau dia datang dari sungai, dia sejat. Macam kita pagi-pagi kita tengok kabus dekat dengan sungai kan. Kalau kabus adalah lebih berat daripada orang kata udara. So dia duduk kat situ lah sampai petang dia hilang. Jadi pertamanya, kalaulah ianya berasal daripada Sungai Kim Kim itu sendiri, dia adalah gas yang bersifat berat daripada udara, dia akan berada hanya di sekeliling sungai itu. Sungai tu. Jadi kawasan-kawasan di bawah sungai itu dia yang akan menghadapi masalah. Tetapi yang kita tahu, student yang kena tu berada di atas ni. Jadi kami dah buat modeling apa semua, kami dapati sumber dia adalah daripada Pasir Gudang dan daripada kami punya bukannya sungai, bukan sungai. Dan saya memang beberapa kali, tapi chairman kita adalah Prof Wan Ramli lah, meminta ASM publish the result yang kami buat. Reportnya memang ada. Kalau daripada industri tu, industri apa yang banyak. Titan ada, Petronas ada, BAS ada. Tapi persoalannya kenapa dia tertumpu pada kawasan yang berhampiran Sungai Kim Kim tu? Dia tidak pergi pada kawasan lain? Atau ada kes yang pergi memang ada lain? kes. Ada kes. Tapi what I say is a red herring lah. I see. Jadi dia disalahkan pencemaran sungai, walhal hakikatnya perkara lain. Pencemaran udara. Baik, saya nak Jadi apa yang saya nak katakan ni, kalau you tengok dalam Free Malaysia Today, semasa Free Malaysia interview saya
berkait dengan REE ni lah yang akan dibuat di Kedah. Cut the politics, do the science. Okay. Maknanya kita tahu mana-mana pelombongan ada kesan kepada alam sekitar. Okey. Dan REE ni berada di beberapa kawasan. Ya, dia ada juga di kawasan C, dia juga ada di kawasan Baling, dia ada di kawasan reserve hutan, dia juga ada di kawasan agriculture. Okey. Kat Baling dia kebanyakan agriculture dan banyak yang kat Baling berada di kawasan agriculture. Jadi pertamanya kita kena belajar daripada China macam mana nak buat pelombongan yang kurang kesan kepada alam sekitar. Tidak ada pelombongan yang tidak ada kesan kepada alam sekitar. Pertama. Tapi kita kena balance di antara untung atau cost dia kepada kita punya industri dan kita kena balance kepada cost dia kepada environment. Dia memang tak ada pelombongan yang tak Mesti ada trade off. Trade off mesti ada. Ya. Jadi dalam Akta Mineral dia memang cover the whole lot. Maknanya dia akan ambil macam Petronas pun dia ada cesspool dia untuk kita baik pulih alam sekitar selepas kita lombong. Jadi semua ni berada di dalam Akta Mineral Act. Jadi that's why dalam kami punya saranan saya sebagai chair of SOP untuk bauxite ya, yang bawa dululah ni YB Xavier lah dulu saya chair dia. Kita menggalakkan supaya pemain-pemain yang besar masuk. Kerana pemain-pemain yang besar ini mempunyai dana dan senang kita regulate daripada orang kecil-kecil ni. Saya rasa itu satu isu saya nak bangkitkan bila Prof sebut pasal big player ni. Sebab kalau kita terlihat pengalaman di negara Afrika misalnya, dalam konteks belian misalnya, De Beers, dia hasil lombong di negara Afrika tapi negara tu tetap miskin dan dia yang kaya. Dalam konteks kita ini sumber baru. Bila kita bangunkan infrastruktur untuk membolehkan engineer kita dalam bidang pelombongan makin banyak dan kita boleh pergi keluar. Ya, itu saranan kita. Ya. Kita punya saranan dan kita dah ada orang kata tapak dah ada. Di mana sebelum ni kita ada Linus. Linus mengeluarkan lebih kurang 10% daripada supply REE dunia. Dan merupakan satu-satunya yang tidak di bawah pengaruh China. Tetapi oleh kerana kontroversi yang ditimbul oleh kita sendiri, jadi the downstream tu tak mau masuk lah. Mana downstream itu katalah company yang nak buat magnet, okay? Company yang nak buat flat screen yang akan menggunakan semua ini. Jadi kalau kita ingin menjadi, China tak buat. China basically semua dia buat kat situ. Tadi Prof ada mention kenaan Jepun yang sedang juga giat dalam industri ini. Adakah kita ada usaha untuk JV dengan company-company mereka ni? Tak, Jepun dah beli Linus lah. Dia beli Linus. Linus is basically funded by Japanese money. Okay. Itu maksud saya tadi yang Jepun sedang aktif dalam terlibat dengan sektor ni. Kalau dalam konteks di Kedah ni Prof, adakah tadi model bisnes mana yang patut kita gunakan? Dia masalah yang dengan untuk mengelakkan eksploitasi dan supaya macam Prof sebut sumber ini dia deplete akan masa akan datang, dia akan hilang. Jadi generasi akan datang tu tidak akan mendapat apa-apa kecuali kalau kita bangunkan skill environment disaster kan. Jadi untuk mengelakkan perkara itu, kalau misal kata kita bangunkan talent, kepakaran kita dalam kejuruteraan pelombongan ini, bila habis hasilnya di situ mungkin kita boleh ke South America ke ataupun Afrika dan sebagainya. Macam Petronas lakukan. Tak. Adakah peluang ini patut Linus kita? Linus is a good example. Linus 700 workers. Majority orang kita, engineers orang kita, apa semua orang kita.
700. Tapi macam kita tahu Linus tu kan company daripada Australia. Ya, tapi Bila sumber itu habis, dia akan bergerak ke negara lain. Dia akan gunakan profile dia di Malaysia untuk mendapatkan projek itu di negara-negara lain. the proses tu yang macam mana nak dapatkan oleh saya, kita dah bina. Okey. Dibina oleh engineer kita. Okey. Dengan apa cooperation dengan engineer daripada Linus. Tapi kita bukannya, negara kita boleh dikatakan bukannya satu negara yang kita orang kata Lego main masuk kita Mana isu eksploitasi tadi tidak timbul lah. Sebab kita ada boleh orang kata kita just sekadar bawa lori je. kita bukan. Kita punya level kita tinggi. Kalau nak kira, katalah sebagai contoh, saya ada UM lah. Yeah. UM is now top what? 59. Top 59 tak, dia tinggi lagi Tinggi pada lagi. banyak tempat di baru ni kat Asia, dia lebih tinggi pada Kyoto. Dia punya ranking. So orang yang kita ada memang boleh buat semua ni. Tetapi sama ada, dan saya adalah orang kata saya juga adalah ketua kluster warisan KPT lah. Jadi maknanya kami bagi dana, kami di antara orang yang bagi dana kepada penyelidik. The sort of penyelidikan yang kita buat dengan nano apa semua is as good as anybody else. Masalah dengan kita, kalau macam Petronas pun sama. Petronas pun yang kita buat semua orang kita. Bukannya Ialah maksud saya tadi, boleh kalau Petronas itu dalam konteks cari gali minyak, bolehkah adakah ada perancangan untuk kita tubuh satu GLC seperti Petronas untuk menguruskan itu sepatutnya kekayaan baru ini? Itu sepatutnya pada saya, because dia kalau tidak, apa yang kita buat apa yang Linus buat sekarang lah. Maknanya kita ambil, lepas tu kita crack, kita concentratekan apa semua, memang pattern dibuat oleh orang kita. Dia Profesor, Dr. Sia, dia mining, dia tunjuk. I think saya bagi dia punya presentation dia. Itu dia dah pattern dah. Dia punya pattern macam mana nak crack iron absorption RE ni, macam mana nak buat. Dia dah pattern dah. It's a Malaysian pattern. Okay? Jadi kita ni, pada saya, bukan kita Vietnam semua, kita bukan satu tahap di mana kita tidak boleh mengambil teknologi itu. Kita boleh mengambil teknologi itu. Kita you tengok apa Petronas buat, you tengok apa kita punya technical skill kita, nano teknologi apa semua tinggi, bukannya rendah. So tapi kita perlu dana kita tak cukup. Okay? Kita perlu dana, kerana kalau sebagai contoh untuk Linus, you're talking about investment $600 million US dollar. Bukannya Bukan ringgit Malaysia. bukan ringgit Malaysia. Berapa bilion dia masuk untuk Linus itu. Linus saja. Jadi kita perlukan dana untuk membuat the whole downstream lah. Tetapi that's what China buat. Dengan kata lain, kita perlu satu perancangan strategi untuk integrate keseluruhan value chain dalam proses dia. Tidak ni kita jadi apa yang Mahathir kata lah. Ya. Jadi hewer of rocks, hewer of lock apa semua. Lepas tu bagi kat orang lain. Itu lah. Lepas tu kita ini tak tinggal gondol punya ni. Tak mau juga lah. Kalau boleh. Tapi kita tak mau macam tu, tapi kita boleh buat. Lain last time kita tak mau, tak ada kepakaran dan sebagainya. Bukan. Okay, dalam kes di Kedah ni, sebab kita banyak cakap Kedah ni sebab dia baru diperkatakan. Dalam pengetahuan Prof, adakah dia berunding dengan kerajaan pusat atau saintis dan sebagainya untuk membuat perancangan, atau mereka dah nak terus korek? Mana yang lebih baik perlu dibuat? Kita duduk rancang betul-betul dulu, atau mereka terus korek, atau bagaimana? Kalau dia nak buat macam cowboy, dia jadi macam bauxite lah. Kat Kuantan kita dah memang dah pernah lalui Kos yang tinggi terpaksa kita bayar. kos environment yang tinggi.
kalau nak buat macam Kuantan, kan ada moratorium, tak boleh buat apa 6 bulan apa. Jadi ada orang nak beli wildfire pun tak boleh beli kerana apa yang jadi kat kat Bukit Goh tu. Jalan pun tak nampak macam jalan. Jalan pun tak nampak jalan. That is what happen when you have unregulated mining. Pengalaman saya pertama ke situ macam berada di planet Mars. Ya. Dan dia adalah satu penipuan actually. Ya. Kerana apa, dia ekspor, dia ambil tanah, dia ambil mineral tu sebagai tanah. Dia guna chip ambil tanah. Jadi ada apa, kalau you baca saya punya report, ada that element of funny sikit. Okay. Dia ambil sebagai tanah tapi dia tak boleh ekspor, dia kena ekspor sebagai mineral. Okay. Jadi untuk dia kena putihkan apa yang dia nak ekspor ni, tukar dari tanah kepada mineral, lepas tu daripada mineral barulah dia boleh ekspor ke China. Okay, mengambil pengalaman bauxite itu di Kuantan dengan apa yang bakal berlaku di Kedah ni, kalau kita kalau Prof boleh reflect, adakah ini menunjukkan peranan saintis kita tidak cukup pergi ke depan ataupun policy maker terpengaruh dengan kepentingan jangka pendek atau bagaimana? Tapi saya tengok SOP untuk rare earth ni telah dimulakan. In fact, ASM masa Linus lagi, we were involved in the Parliamentary Select Committee. Prof Sukiman, Prof Zaidi Laidin, apa semua, memang kita buat input. Dan kita input, tapi senyap sajalah. Okay, dalam segi bauxite punya the paper for moratorium, kita yang tulis. Kita bagi kat Wan Junaidi. Mungkin di belakang tabir, tapi wacana tu tidak berlaku sehingga menyebabkan masyarakat tiba-tiba dah terdedah kepada kita kata disaster. Ya, kadang-kadang saintis ni dia tak nak dia tak mau dia tak mau jadi Gurmit Singh lah. Sorry, tak maaf Gurmit. Okey. Tetapi input dia masuk, macam kami ada inputnya kadang-kadang bukan saja daripada segi katanya bukannya dari segi press, tapi katalah sebagai contoh policy paper, polisi dan penyidikan. Maknanya macam kita minat 1.5 degree centigrade punya global warming kan. Kita panggil, call, minta all the scientists, orang kata bagi dia punya proposal dia apa semua. Lepas tu kita bagikan dana. Tapi ini adalah struktur internal dalam dibuat oleh KPT. Dan kita akan keluarkan report dan sebagainya. Jadi macam palm oil sebagai contoh, nak menggunakan palm oil semula, berlambak research yang kita dah buat di mana dan setengahnya diambil oleh industri. Jadi sama ada masalah dengan kita ni ialah link di antara akademia dengan industri tidak begitu kuat lagi. Kita perlu kuatkan supaya apa yang dikeluarkan oleh saintis kita boleh digunakan untuk industri. Jadi RE pun sama. Katalah Harvard telah buat research macam mana nak hydro mining, because dia guna air, dia guna macam solution untuk dapatkan RE ni. Banyak mana asid yang dipakai dan bagaimana untuk attract acid. Kita boleh buat, orang kata, call untuk cara yang baik. Jadi kita bagi researcher kita yang tengah tu apa yang dia buat, dia nak guna nano metal lah, dia nak ikat kepada solution itu, lepas tu dia nak buh magnet kat bawah supaya semua pergi ke situ dan sebagainya. Jadi ini menghadkan pencemaran itu dari tersebar ke luas. Jadi ini ada teknologi itu, saya tengok ada seorang nak buat dekat berkait dengan different insecticide, different pesticide yang ada di palm oil yang dia susah nak keluarkan. Dia ada idea nak buat daripada USM, dan dia ada kepakaran untuk buat itu. Jadi
untuk nano punya solution, nano solution. Jadi bila kita cakap pasal nano, berlambak orang yang boleh buat nano dah kat Malaysia ni. Jadi sama ada boleh dicantumkan dengan industri. Jadi industri Malaysia ni tidak begitu risk taking berbanding dengan industri luar. Venture capital kita tidak begitu, orang kata, agresif. Tak macam Singapura. Kalau kita ambil pengalaman beberapa industri kita lah, termasuk yang Prof sebut tadi, nano connection di antara researcher dengan pemain industri, dan tidak kurang juga kalau tengok bagaimana kita tidak mengatur secara baik rantaian. Misalnya kalau kita ambil industri kelapa sawit lah, kita just export itu saja tanpa, kalau baru sekarang ni saya rasa kita terlibat dengan downstream activity yang lebih menguntungkan. Jadi kembali kepada usaha untuk macam sumber baru seperti REE ni, apakah mindset yang kita perlu ada untuk mengelakkan perkara ni jadi satu pembaziran, atau macam Prof sebut tadi, tidak ada link yang bagus di antara saintis dengan industri player. Kita satu perkara yang saya lihat di sini ialah orang kata dialog di antara researcher dengan industri ni tak begitu baik. Ya. And dia industri pula kadang-kadang dia tak mau ambil risk. Ya. Jadi all the risk dia nak bagi kepada universiti nak ambil. Universiti mana boleh ambil all the risk? Matilah dia. Ya. Jadi mestilah ada pada saya macam sebagai contoh Petronas ya, ataupun palm oil. Dia mesti ada dia punya cesspool dia. Tetapi cesspool dia diguna oleh MPOB. Tapi MPOB tak ambil setengah dana tu untuk membuat call kepada saintis. Dia hanya bergerak macam Mardi lah, dia hanya duduk dalam dia punya MPOP ataupun dia hanya duduk dalam Mardi saja. Jadi kalau kita saya nak katalah, kalau kita lihat daripada apakah Mardi buat, apakah universiti buat, mana yang lebih banyak lagi? Ya? Kebanyakan research kita berada kat universiti. Tapi tidak ada orang yang utilize hasil pendidikan. Dan ini satu bermasalah. Tapi kami dalam KPT, bukan saya antara orang yang orang kata di dalam ketua domain yang sedang memikirkan hal ini. Kami memang memerlukan untuk khasnya projek-projek yang berjuta-juta ya. Dia engage dengan stakeholder daripada day one. Jadi dia akan bawa industri cyber security ke hacking ke quantum. Baru ni kami bagi research into quantum computing. Dan orang yang nak buat quantum computing ada di sini, bukan tak ada. Kami tahu ada. Dan kita bagi duit untuk dia buat quantum computing. Quantum computing dia punya cyber security dia lebih terror lagi daripada normal dengan guna kriptografi semua. Dia lebih baik dan dia lebih cepat. Tapi orang yang boleh buat that sort of research ada kat negara ni, bukan tak ada. Cuma untuk cari untuk susun mereka, kumpul mereka. Untuk akhirnya apa nasihat Prof untuk policy maker ataupun kerajaan negeri dalam menguruskan sumber baru yang kita katakan ni? Pada saya REE ni memang future kekayaan okay? Tapi kita tidak mahu seperti yang saudara katalah, kita hanya orang kata korek-korek lepas tu bagi kat orang. Bodoh. Okay? Jadi kita kena bina the whole infrastructure daripada processing sampailah ke downstream dia, dan dia punya dengan adanya liners tu kita dah ada one step ahead dah. Ya. Kena liners memang dah keluar rare earth dah. Jadi kita kena belajar daripada liners, tapi kita juga oleh kerana tapi liners berlain, dia guna ore lain.
Yang kita nak guna ni digunakan oleh China yang banyak. Jadi kita kena belajar pada China supaya kita tidak buat mistake yang China buat. Ya. Dan mistakenya costly. Kerana kalau kita destroy kita punya water, kita destroy kita punya ground water, jadi kita this hydro mining, kita guna banyak solution ya. Kalau kita tak, dan of course tebang pokok apa semua tu itu tak boleh elak. Kerana that's part of mining. Mining memang degrade the environment. Tapi sama ada degradation tu boleh cost dia untuk rehabilitate tu lebih tinggi atau tidak, itu question lain. Macam kita lihat katalah pergi kat Malay Munawar apa semua, semuanya pockmark dengan apa ni tin punya mining pool. Tapi sekarang ni sudah diolahkan semula dan Malay Munawar now jadi apa, tempat pancing ikan lah, macam-macam. Malay Menawar, Bukit Besi, tengok kita ada banyak contoh. Kita boleh rehabilitate, bukan tak boleh. Jadi semasa mining tu kalau you pergi kat Bukit Besi memang minta maaf. Aduh. Aduh. Minta maaf lah. Let me stop. Okay. Ada lagi Prof nak ni? Tak maaf. Okay. Kalau saya boleh simpulkan, sumber alam seperti mana Prof sebut tadi, dia tidak ada ganti bila kita keluarkan. Mahu tidak mahu, kita akan ada kerosakan di sana sini tentang alam sekitar. Tapi apapun kita lihat, untuk meneruskan aktiviti ekonomi dan kepentingan kelangsungan kesejahteraan kita, ini adalah sumber yang outlooknya ataupun masa depannya menjanjikan satu kekayaan baru, satu peluang untuk menjana kegiatan ekonomi dan kekayaan yang baru yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan sepatutnya lah kita menguruskan sumber ini sebaik mungkin. Dan kita ada contoh banyak di mana kalau kita silap urus, kita akan berlaku di mana banyak dari negara-negara di Afrika yang dieksploitasi, yang kayanya syarikat-syarikat pelongongan ini, bukannya penduduk ataupun negara tempatan. Dan dalam kes kita telah pun ada template sebenarnya kalau nak diikuti. Prof sebut tadi berkenaan dengan Lenas. Kita bukan bermula pada zero lah. Telah ada contoh sana. Dan kita juga ada satu template yang besar yang ditunjukkan oleh Petronas. Di mana kita bukan sekadar cari gali minyak, tetapi kita menyediakan infrastruktur untuk membangunkan kita panggil kejuruteraan pelumbungan, cari gali minyak, gas dan sebagainya, sehingga dia membolehkan kita explore banyak kawasan di dunia ini, bukan saja bergantung di perairan kita. Dan kita harap industri ini kita boleh jadikan seperti Petronas itu, di mana kita menghasilkan satu kejuruteraan pelumbungan, batu-batan geologi yang baru yang menjadi satu sumber income kepada kita. Kalau sumber itu telah habis di negara kita, kita boleh pergi ke tempat lain untuk menjana kekayaan seperti mana yang dilakukan oleh Petronas dan banyak syarikat gergasi dunia lain. Jadi untuk itu kami mengharapkan pihak saintis, policy maker boleh merapatkan kerjasama dan mencari yang terbaik untuk Malaysia. Dan untuk akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof Dato' Azizan kerana sanggup berkongsi dengan kita mewacana berkenaan isu yang jangan diperkatakan ini, yang banyak dicakapnya oleh ahli politik. Jadi saya harap dengan penjelasan yang Prof bagi tadi, dia beri satu perspektif baru pada ayat tentang baik buruk perkara ini. Jadi untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak.